Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar bahagian akidah, tajuk kufur, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Anak-anak boleh merujuk juga buku teks di muka surat 99. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz untuk mendapatkan lebih banyak lagi video pembelajaran pada masa yang akan datang. Baiklah, mari kita mula belajar. Kufur. Cuba kita perhatikan dan fikirkan salat Jumaat dan khutbah Jumaat. Khatib sedang berkhutbah. Sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Bertakwa iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam, iaitu mati dalam beragama Islam. Cuba kita fikirkan, apakah pesanan yang selalu disebut oleh khatib pada hari Jumaat? Iaitu seruan menyuruh bertakwa kepada Allah. Baiklah, mari kita teliti dan fahami. Apakah yang dimaksudkan dengan kufur? Pengertian kufur. Cuba kita perhatikan dialog di antara Ustaz dan murid ini. Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam? Maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Ustaz, apakah arti kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah hukum kufur? Hukum kufur adalah sesat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Surah An-Nisa ayat yang ke-136. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Di sini ada perbezaan di antara yang dimaksudkan yang seakan-akan dengan kufur, iaitu syirik, fasik, zindik dan murtad. Jadi apakah perbezaan di antara empat keadaan ini? Syirik maksudnya menyekutukan Allah, iaitu mengharapkan ataupun menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dia menyembah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia juga meminta pertolongan, mengharapkan sesuatu benda itu ada juga kuasa bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan fasik? Iaitu orang yang ingkar perintah Allah. Kemudian zindik, iaitu orang yang imannya terpesong atau sesat. Kemudian murtad, maksudnya terkeluar dari Islam. Beriman iaitu mempercayai dengan sepenuh hati. Baiklah, mari kita lihat dan ingat. Kufur terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kufur i'tiqad,
Yang kedua, kufur amalan. Apakah yang dimaksudkan dengan kufur i'tiqad? Iaitu menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan kufur amalan? Kufur amalan ialah menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Apakah faktor yang mendorong kekufuran? Yang pertama, kerana tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Baiklah, apakah kesan apabila seseorang itu kufur? Jadi mari kita bersajak. Telah termaktub di dalam Al-Quran satu dosa yang sangat besar. Justeru diberi ancaman seksa dan azab. Bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justeru mengundang murka ilahi. Azab dan seksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Jadi, nilainya berhati-hati dalam tindakan kita. Kemudian, apakah tindakan untuk kita menjauhi kufur? Yang pertama, menjaga amal dan ibadat. Iaitu, saya perlulah sentiasa melipat gandakan amalan. Saya tabah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Iaitu saya sentiasa mengamalkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang bermaksud, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Tindakan yang ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Iaitu saya sentiasa menghadiri majlis ilmu. Saya hendaklah selalu mendampingi guru. Yang keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Itu saya perlu sentiasa bermuhasabah. Bermuhasabah iaitu ialah kita postmortem. Kita kaji di kita apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita supaya kita dapat menjauhinya. Kemudian saya hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Baiklah, kufur ialah satu dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerosakan iman. Kita perlulah menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Apakah yang dimaksudkan muhasabah? Muhasabah ialah perbuatan menilai diri untuk membaiki diri sendiri.
Anak-anak sekalian, Ustaz harap anak-anak semua dapat memahami dengan jelas apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.